Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kuntu melati tumbuh melata, burung merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Syukur kepada hadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu hangat yang berlaku di dunia sejak berdekad yang lalu. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 5 orang ahli panel daripada agensi iCare yang akan menemani anda semua bagi mengupas topik forum kita pada hari ini. Baiklah, saya memperkenalkan ahli panel pertama kita iaitu Saudari Nur Atirah binti Muhammad Nur selaku pengarah agensi CARE. Selamat datang saya ucapkan. Ya, terima kasih. Seterusnya, saya ucapkan selamat datang kepada Saudari Nurul Afiqah Edora binti Muhammad Azhar. Apa khabar saudari? Baik, alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan dengan panel ketiga kita iaitu Saudari Nurul Amalin binti Cik Kamarudin dan diikuti oleh panel keempat kita iaitu Saudari Rina Safina binti Ma'in dan panel terakhir kita Saudari Nur Fatin Liana binti Murad. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini, iaitu pelarian isu kemanusiaan sejagat. Berdasarkan statistik, hampir setiap negara terjejas dengan pelarian dan Malaysia tidak terkecuali. Apa yang dimaksudkan dengan pelarian ini? Secara umum, pelarian boleh ditarifkan sebagai perpindahan kumpulan individu secara besar-besaran yang melintasi sempadan antarabangsa. Berbeza dengan penghijrahan, pelarian dikatakan berpindah kerana terpaksa dan dipaksa. Justru, pada hari ini saya ingin menanyakan persoalan kepada ahli panel pertama kita iaitu Saudari Nur Atirah. Jadi bersedia Saudari Nur Atirah? Ya, bersedia. Apakah faktor-faktor atau punca-punca yang menyebabkan mereka ini dilabel sebagai pelarian? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Okey, faktor yang menyebabkan pelarian ini ialah diskriminasi agama. Sebagai contoh, berkenaan isu pelarian etnik Rohingya, faktor utama etnik Rohingya untuk mendapatkan perlindungan di negara Islam yang lain adalah disebabkan diskriminasi agama Islam oleh penganut agama Buddha itu sendiri. Perkara ini dapat dilihat apabila larangan mendirikan solat jemaah di tempat umum termasuk menyambut hari kebesaran dalam Islam seperti bulan Ramadan, Hari Raya Aidilfitri dan Maulidur Rasul serta masjid-masjid di Myanmar tidak pernah diambil perhatian dan tidak diperbaiki serta tidak pernah diambil peduli tentang nasib kelompok minoriti lain yang beragama Buddha maupun Kristian. Perkara ini sentiasa ditekan kerajaan pusat yang sentiasa didominasi oleh kelompok Burma. Yang menjadi keutamaan bagi etnik Rohingya adalah kebebasan beragama iaitu mereka boleh meraihkan hari kebesaran dalam Islam dan melakukan ibadat tanpa sebarang ancaman ia sudah memadai. Keadaan sangat berbeza di Myanmar apabila pihak tertentu seperti golongan agama Sami Buddha melakukan penganiayaan terhadap mereka daripada segenap aspek termasuk membakar rumah penduduk. Jika ada sebahagian daripada masyarakat tersebut yang ingkar dengan larangan yang ditetapkan. Kedudukan tempat beribadat bagi umat Islam rendah sehingga
masjid-masjid boleh digantikan dengan pagoda Buddha. Segala aktiviti perkahwinan dan pergerakan umat Islam di sana telah dihadkan. Umat Islam juga telah dipaksa untuk keluar daripada agama Islam dan mengganut agama Buddha. Tambahan lagi, golongan wanita Islam tidak dibenarkan memakai hijab dan juga turut ditindas, diskriminasi, dirogo dengan sesuka hati. Hal ini menunjukkan bahawa hak asasi golongan wanita Islam ini tidak dijaga dan boleh dilakukan dengan sesuka hati serta dianggap sebagai hamba. Selain itu, penindasan atas sebab pandangan politik juga menyumbang kepada berlakunya masalah pelarian antarabangsa dalam dunia moden hari ini. Konflik dalaman sesebuah negara kebiasaannya tercetus akibat pergeseran politik. Ini kebiasaannya berlaku dalam perjalanan pendemokrasian sesebuah negara ke arah lebih baik ataupun tindakan sesetengah golongan untuk mengubah dan menjatuhkan rejim pemerintahan. Contoh terdekat yang dapat kita perhatikan kini ialah apa yang berlaku di Hong Kong. Berlaku kebangkitan luar biasa rakyat yang mahu mengubah wajah pemerintahan Hong Kong kepada demokrasi penuh. Segala-galanya bermula dengan rasa tidak puas hati terhadap pemerintah yang mahu memperkenalkan undang-undang ekstradisi yang dilihat golongan pembangkang sebagai mengancam sistem perundangan Hong Kong dan dalam masa yang sama menggugat kebebasan bersuara. Dalam hal ini, ramai aktivis demokrasi berdepan dengan tekanan luar biasa dalam pemerintah dan disebabkan mereka bimbang dengan keadaan ini, berkemungkinan akan ditangkap serta dibicarakan secara tidak adil, maka mereka bertindak untuk melarikan diri. Di samping itu, peperangan juga merupakan salah satu faktor kepada berlakunya krisis pelarian ini. Krisis pelarian paling besar akan berlaku melalui perang dan hal ini telah dibuktikan oleh sejarah. Kita dapat melihat sendiri pada Perang Dunia Pertama, jumlah pelarian mencecah sehingga 1.85 juta dan Perang Dunia Kedua melihatkan keadaan lebih menakutkan apabila jumlah pelarian semasa perang tamat mencapai sehingga 11 juta. Ini menjadi bukti bagaimana perang adalah faktor terbesar kepada krisis pelarian global. Pada masa ini, perang masih berlaku dan jika bukan di antara negara, perang masih berlaku dalam konteks dalaman dengan apa yang kita sebut sebagai perang saudara. Namun, suasana perang saudara pada ketika ini juga melihatkan suasana rumit apabila ia turut melibatkan campur tangan dan sokongan asing. Keadaan ini menjadikan isu pelarian semakin sukar untuk dikawal dan memberikan kita angka yang semakin menggerunkan. Kebuluran menjadi antara faktor yang mendorong kepada berlakunya isu pelarian di peringkat global. Antara negara yang sedang berdepan dengan krisis kebuluran ini dengan meningkatkan jumlah pelarian dari negara berkenaan ialah Sudan Selatan. Apa yang berlaku di negara ini adalah berpunca daripada perang saudara dan konflik bersenjata yang bermula sejak sekian lama, namun melibatkan kemuncaknya pada sekitar tahun 2013 hingga 2016. Lanjutan daripada perang yang berpanjangan ini, ia telah memberi kesan terhadap aspek keselamatan makanan negara berkenaan sehingga mendedahkan penduduknya kepada masalah kebuluran. Pada tahun 2017, telah lebih 7 juta penduduk di Sudan Selatan ini terdedah kepada masalah ketakselamatan makanan yang serius dan keadaan ini boleh mengundang kepada permasalahan kebuluran yang berpanjangan. Menurut Pertubuhan Bantuan Makanan, melihat lebih 200,000 rakyat di Sudan Selatan kini sedang berdepan dengan masalah kebuluran dan ini akan menyebabkan lebih ramai pelarian yang tidak mempunyai zat makanan melarikan diri ke negara berhampiran bagi mendapatkan bekalan makanan seperti Uganda. Masalah kritikal ini memandangkan negara hos juga tidak mampu untuk menyediakan bekalan makanan mencukupi untuk golongan pelarian ini dan ia memburukkan krisis yang terjadi. Menurut Pertubuhan Bantuan Makanan ini juga, kebanyakan pelarian
dari Sudan Selatan ini ialah daripada golongan petani yang dipaksa untuk meninggalkan semua tenakan dan tanaman mereka, dan kini mereka bergantung kepada sepenuhnya bantuan kemanusiaan dan untuk terus hidup. Perubahan iklim juga merupakan fenomena global yang sedang hangat dikatakan dalam kerangka saintifik sebagai fenomena yang mempengaruhi kedudukan cuaca dan bumi secara geografi. Okey. Kajian melibatkan perubahan iklim ini dan pengaruhnya terhadap pelarian merupakan satu bidang baru dalam kajian hubungan antarabangsa. Sehubungan itu amat menarik untuk kita melihat bagaimana faktor semula jadi menjadi penggerak dan pencetus kepada kehidupan manusia ini sehingga menimbulkan krisis yang meruncing. Okey, mengambil Bangladesh sebagai contoh, negara ini telah menjadi salah sebuah negara yang buruk terkesan akibat daripada perubahan iklim ini. Keadaan ini berlaku kerana negara ini terdedah kepada tahap taburan hujan yang tinggi di samping corak suhu dan kedudukan meteorologi yang mampu menyumbang kepada bencana alam seperti taufan, banjir, kemarau dan tanah runtuh. Keadaan ini juga mampu memberikan masalah kepada produktiviti pertanian, ketakselamatan makanan, tekanan hidup dan pelarian. Sebagai contoh pada bulan Julai 2016, dilihat Bangladesh telah dilanda banjir besar yang menjejaskan kehidupan kira-kira 4 juta penduduknya. Mereka kehilangan harta benda, tempat perlindungan dan berdepan dengan krisis makanan. Keadaan ini telah menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan kawasan tempat tinggal sendiri dan mendapatkan perlindungan di kawasan bukit berhampiran. Tahap kehidupan mereka pada waktu ini sangat daif dan ia memerlukan tempoh berbulan-bulan untuk mereka pulih dan dapat membina semula kehidupan. Baiklah, setakat ini sahaja daripada saya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya krisis pelarian. Saya serahkan semula kepada moderator dan sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama kita atas jawapan yang diberikan itu. Berdasarkan penerangan saudari tadi, jelaslah bahawa mereka ini tidak diminta untuk menjadi pelarian. Sebaliknya, terpaksa dan dipaksa meninggalkan tanah air yang menjadi tanah tumpahnya darah mereka. Ini adalah kerana mereka ingin berlindung dari peperangan, kelaparan dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, pelarian ini akan berusaha mencari perlindungan di seluruh pelosok dunia. Baiklah. Pada pandangan saudari Nurul Afiqah Idora, apakah negara-negara yang menjadi destinasi pilihan para pelarian ini dan mengapa? Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, sebelum saya menjawab persoalan saudari tadi, ingin saya kongsikan data akhir daripada Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian iaitu UNHCR pada tahun 2019 menunjukkan terdapat kira-kira 79.5 juta yang menjadi pelarian termasuk akibat daripada peperangan, individu yang diperdagangkan dan juga dinafikan hak asasi kemanusiaan. Siapa sangka jumlah 79.5 juta orang ini angkanya adalah melebihi 2 kali ganda daripada populasi rakyat Malaysia sendiri. Setiap satu daripada 97 penduduk di seluruh dunia hari ini tergolong dalam kumpulan pelarian ini. Dan apa yang lebih menyedihkan adalah ada yang menjadi pelarian di negara mereka sendiri. Dan sebab itulah isu pelarian ini memerlukan pandangan dunia dalam konteks yang lebih luas. Okey, berbalik kepada persoalan yang ditujukan kepada saya, antara negara-negara yang menjadi penerima pelarian ini, yang pertama adalah negara Turki. Negara Turki menjadi negara yang terbesar yang menerima pelarian iaitu sebanyak 3.6 juta orang.
diikuti oleh negara Jordan iaitu 2.9 juta orang, Colombia 1.7 juta orang, Pakistan 1.4 juta orang dan juga Uganda 1.4 juta orang. Dan mengapa Turki boleh menjadi negara penerima pelarian terbesar adalah sebab Turki ini menerima kedatangan pelarian terutamanya dari Syria dengan menyediakan kemudahan tempat tinggal dan juga kemudahan asas yang lain. Seperti yang kita tahu, sejak tercetusnya krisis perang dunia di Syria, ribuan rakyat Syria terpaksa melarikan diri bagi mencari perlindungan dan juga meneruskan kehidupan. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan Turki untuk membantu pelarian Syria ini iaitu yang pertama, kerajaan Turki telah pun merubah amalan awal sebelum ini yang merujuk kepada pelarian sebagai tetamu. Pada bulan Oktober 2011, kerajaan Turki telah melanjutkan tempoh perlindungan sementara yang mana ianya melibatkan status perundangan yang lebih jelas berkaitan pelarian. Yang kedua, kerajaan Turki juga telah komited untuk mengekalkan dasar pintu terbuka kepada pelarian Syria walaupun terdapat keadaan di mana pintu rasmi sempadan ini terpaksa ditutup sebabkan pencerobohan oleh orang luar. Dan seterusnya, kerajaan Turki juga ada melantik Gubernur Penyelaras untuk usaha meningkatkan penyelarasan di antara Gubernur wilayah-wilayah Turki yang bersempadan dengan Syria. Kerajaan Turki juga berjaya menguruskan kehadiran pelarian Syria ini dengan baik dan juga menubuhkan kem-kem sementara dengan tahap perlindungan dan juga penempatan yang berkualiti. Semua kem ini dilengkapi dengan pusat-pusat perubatan, sekolah, kemudahan rekreasi dan juga program latihan vocational. Dan penyediaan perkhidmatan yang lengkap dan juga tempat penginapan yang selesa ini telah mendapat pujian daripada International Crisis Group yang merujuk kem-kem pelarian sebagai kem-kem pelarian terbaik yang pernah dilihat. Selain daripada itu, negara Uganda juga menerima pelarian sebanyak 1.4 juta pelarian yang kebanyakan adalah dari Sudan dan juga Republik Kongo. Negara Uganda ini telah menyediakan hak kepada pelarian seperti hak pendidikan, hak bekerja, harta persendirian, hak jagaan kesihatan dan juga perkhidmatan asas yang lain. Tapi kalau kita lihat pada trend semasa, kebanyakan pelarian negara Islam ni cuba mendapatkan perlindungan di negara Eropah. Menurut International Organization of Migration, pada tahun 2019, sebanyak 105,425 migran telah tiba di Eropah dengan merentasi lautan Mediterranean. Hal ini kerana mereka percaya negara di benua itu mampu menyediakan peluang, akses pendidikan dan juga kedudukan keuangan yang lebih baik. Yang paling penting, para pelarian ini percaya bahawa di tempat baru iaitu di Eropah itu mereka akan mendapat apa yang telah mereka hilang iaitu seperti kebebasan, maruah dan juga hak asasi. Tapi jika dilihat dalam konteks Malaysia itu sendiri, negara kita ni juga tak terlepas daripada menjadi tempat perlindungan bagi pelarian antarabangsa, terutamanya bagi golongan Rohingya, Vietnam dan juga sebagainya. Menurut Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, sehingga Mac 2020 terdapat seramai 179,521 orang pemegang kad UNHCR yang masih tinggal sementara di Malaysia. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 56.6% ataupun 101,584 orang adalah daripada etnik Rohingya. Kerajaan sebenarnya tak mengiktiraf status pelarian Rohingya ni dan juga mereka mengklasifikasikan pelarian Rohingya sebagai pendatang asing tanpa izin ataupun parti yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian iaitu UNHCR. Ini disebabkan Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1951 ataupun Protokol Status Pelarian 1967 dan sekaligus tidak mempunyai rangka kerja perundangan ataupun pentadbiran yang mengawal status dan juga hak pelarian di negara-negara ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga berkata kerajaan bagaimanapun membenarkan mereka untuk tinggal sementara di negara ini atas dasar kemanusiaan sebelum ditempatkan di negara ketiga oleh UNHCR. Faktor-faktor kestabilan politik, suasana yang aman dan juga dipacu oleh kekukuhan ekonomi menjadi faktor-faktor penarik pelarian ini ke Malaysia.
Namun peningkatan jumlah pelarian Rohingya yang berdaftar dengan UNHCR di Malaysia ini juga membuktikan bahawa konflik pelarian ini semakin parah dan juga membebankan dan juga menggugat kestabilan negara serantau kerana menimbulkan kegusaran dalam hati rakyat apabila keselamatan mereka mula tergugat dengan lambakan pelarian ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh panel kedua kita sebentar tadi. Agak banyak juga ya negara yang sering dikunjungi oleh pelarian ini termasuklah negara Malaysia. Namun, saya pasti ramai yang tertanya-tanya bagaimana pula dengan reaksi negara-negara penerima. Adakah kesemua negara ini berlapang dada dalam menerima kunjungan pelarian ini? Atau mereka memberikan respon yang positif atau sebaliknya? Saya tujukan soalan ini kepada panel ketiga kita, iaitu saudari Nurul Amalin. Dipersilakan. Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada moderator kita untuk sesi kita pada kali ini. Okey, untuk menerima kunjungan daripada ataupun menerima kedatangan pelarian, terdapat pelbagai reaksi yang dapat kita lihat daripada negara-negara host. Okey, reaksi positif yang kita dapat lihat ialah contohnya kita dapat lihat situasi daripada Perang Dunia Kedua yang berakhir pada 1945 telah menyaksikan hampir 60 juta nyawa terkorban. Okey, sebahagian besarnya adalah rakyat biasa. Selain terbunuh sewaktu peperangan, ramai nyawa juga terkorban berikutan penularan penyakit berbahaya akibat pemusnahan total alam sekitar. Pemusnahan ancaman penularan wabak berbahaya, pembunuhan dan konflik bersenjata telah memaksa jutaan manusia melarikan diri dari negara asal ke negara berdekatan untuk mendapatkan perlindungan. Okey, kebanyakan pelarian yang tertumpu di benua Eropah tersebut bagaimanapun telah menghadapi kesukaran untuk mendapat perlindungan akibat dengan ketiadaan undang-undang antarabangsa bagi melindungi mereka. Oleh yang sedemikian, Konvensyen 1951 telah diadakan. Konvensyen 1951 merupakan perjanjian antarabangsa yang pertama yang diadakan untuk melindungi aspek-aspek fundamental pelarian. Ia juga menggariskan satu set hak asasi manusia yang perlu diberikan kepada pelarian. Konvensyen ini juga merupakan satu rangsangan kepada kepentingan tentang kerjasama antarabangsa termasuk kempen berkongsi beban iaitu burden sharing dalam menangani masalah-masalah global khususnya dalam masalah isu pelarian ini. Okey, apakah yang terkandung dalam Konvensyen 1951? Okey, Konvensyen 1951 menggariskan variasi hak yang perlu diberikan kepada mereka kepada pelarian inilah. Hak-hak itu termasuklah kebebasan beragama dan bergerak, hak untuk bekerja, hak untuk pendidikan dan dokumen perjalanan. Yang lebih penting, negara tidak boleh menghantar pulang pelarian ke negara asal mereka dengan hujah mereka akan berhadapan dengan pelbagai ancaman di negara asal. Okey, interpretasi Konvensyen 1951 bagaimanapun adalah terhad bagi melindungi pelarian di Eropah dan di luar Eropah pada tempoh masa sebelum Januari 1, 1951. Menyedari keterbatasan interpretasi ini, maka telah diwujudkan satu lagi instrumen perundangan antarabangsa berkaitan pelarian yang dikenali sebagai Protokol 1967. Okey, apakah itu pula Protokol 1967? Protokol 1967 merupakan instrumen perundangan antarabangsa berkaitan perlindungan pelarian yang diwujudkan bagi menyelesaikan keterbatasan interpretasi dalam konteks geografi di Eropah dan pada waktu kejadian yang berlaku sebelum 1951 yang terkandung dalam Konvensyen 1951.
Negara yang menandatangani Konvensyen 1951 ini digesa agar menyetujui Protokol 1967 bagi memastikan pelarian mendapat perlindungan sewajarnya. Terdapat 148 buah negara di seluruh dunia yang telah meratifikasi dan menandatangani konvensyen ini. Okey, apakah hak-hak pelarian yang terkandung dalam konvensyen tersebut? Terdapat banyak hak yang termasuk hak untuk tidak dihantar pulang secara paksa ke negara lain, termasuk negara asal di mana pelarian tersebut mungkin berhadapan penganiayaan, iaitu berada di dalam artikel 33. Next ialah artikel 31 iaitu pengecualian pembebasan daripada sebarang bentuk hukuman dari memasuki mana-mana wilayah atau kawasan di negara parti secara tidak sah. Next ialah artikel 17 iaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan, artikel 21 hak untuk mendapatkan penempatan atau perumahan, artikel 22 hak untuk mendapatkan pendidikan, artikel 23 hak untuk mendapatkan bantuan umum atau sokongan, artikel 4 dan artikel 16 hak untuk kebebasan beragama dan akses kepada pengadilan, artikel 26 hak dan kebebasan bergerak, dan artikel 27 dan 28 iaitu hak yang untuk diberikan status atau identiti dan dokumen perjalanan sah. Berturutan dengan pewujudan konvensi ini, Pejabat Suruhanjaya Tinggi bagi orang pelarian di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah diwujudkan, iaitu UNHCR. UNHCR merupakan agensi yang ditubuhkan di bawah payung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Disember 1950. UNHCR merupakan agensi yang diberi mandat untuk melindungi pelarian dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pelarian di seluruh dunia. Tujuan utama penubuhannya ialah bagi melindungi hak dan kehidupan pelarian. Ia bagi memastikan setiap individu berhak untuk mendapatkan hak perlindungan dan selamat di negara lain dan atau diberikan peluang untuk kembali ke negara asal mereka secara sukarela, integrasi dan dihantar ke negara ketiga. UNHCR juga bertanggungjawab dalam memastikan setiap pelarian mendapat perlindungan antarabangsa seperti yang terkandung dalam Konvensyen 1951 dan beberapa konvensyen lain yang berkaitan dengan pelarian. Dalam konteks Malaysia, UNHCR bertanggungjawab mempromosikan hak asasi fundamental bagi setiap pelarian dan pencari suaka dan memastikan mereka tidak dihantar ke negara asal mereka secara paksa di mana nyawa mereka akan diancam. Okey, seterusnya reaksi negara Amerika Syarikat. Amerika Syarikat menerusi kerjasama bersama UNHCR iaitu USA for UN Refugee Agency melaksanakan program penempatan semula Amerika Syarikat yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ialah merupakan program yang penempatan semula yang terbesar di dunia dan Amerika Syarikat telah menjadi pemimpin global dalam menempatkan semula pelarian sejak tahun 1970-an. Penempatan semula pengungsi ke Amerika Syarikat secara tradisional ditawarkan kepada kes-kes pelarian yang paling rentan termasuk wanita dan kanak-kanak yang berisiko, ketua rumah tangga wanita, orang tua, mangsa kekerasan dan penyiksaan dan mereka yang mempunyai keperluan perubatan akut. Proses penempatan semula pelarian ke Amerika Syarikat adalah proses yang panjang dan menyeluruh yang memakan masa lebih kurang 2 tahun dan melibatkan banyak agensi pemerintah Amerika Syarikat. Pelarian tidak memilih negara tempat mereka yang ingin tinggal. UNHCR yang akan memilih badan pelarian PBB dan UNHCR akan mengenal pasti pelarian yang paling kritikal untuk penempatan semula dan kemudian akan membuat cadangan untuk memilih negara. Setelah pelarian disyorkan ke Amerika Syarikat untuk penempatan semula, kerajaan Amerika Syarikat akan melakukan pemeriksaan menyeluruh bagi setiap pemohon. Proses ini akan memakan masa antara 12 hingga 24 bulan dan merangkumi proses-proses pemeriksaan oleh 8 agensi persekutuan termasuk Jabatan Negara, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan FBI. Seterusnya proses 6 pemeriksaan pangkalan data keselamatan dan pemeriksaan keselamatan biometrik disaring berdasarkan pangkalan data Persekutuan Amerika Syarikat dan pemeriksaan perubatan dan juga
bertemu ramah secara langsung dengan pegawai Jabatan Keselamatan Dalam Negeri. Okey, sejak tahun 1975 lagi bilangan pelarian yang telah berjaya mendapatkan pertempatan di Amerika Syarikat ialah sebanyak 3 juta manusia. Pelarian menurut pengarah eksekutif dan ketua pegawai eksekutif Amerika Syarikat untuk UNHCR iaitu Anne Mary Gray, beliau berkata bahawa pelarian adalah orang yang lemah, tetapi kerana kemurahan hati rakyat Amerika, kami dapat memberikan bantuan dan harapan kepada para pelarian ketika mereka melarikan diri dari keadaan yang dahsyat dan mempersiapkan mereka untuk kemerdekaan di rumah baru dan kekal. Okey, seterusnya kita akan lihat reaksi daripada negara-negara host yang menerima pelarian Syria. Okey, Syria ditempatkan di kamp pelarian di Arsal, Lebanon. Pada awalnya, negara penerima pelarian ini menawarkan peluang pekerjaan kepada pelarian tersebut. Namun, krisis pelarian Syria telah menimbulkan kesan terhadap negara host seperti di negara Turki, Lebanon, Jordan dan Mesir terpaksa memberi imbangan di antara tanggungjawab kemanusiaan dengan kestabilan negara masing-masing. Menurut data yang didapati dari UNHCR, Lebanon merupakan negara host yang menerima lebih daripada 90,000 pelarian Syria. Walaupun Lebanon merupakan negara yang mempunyai jumlah pelarian yang lebih rendah dari Turki, iaitu Turki 910,000 pelarian di Lebanon, lebih rendah dari 3.6 juta pelarian di Turki. Namun Lebanon adalah negara yang tertinggi nisbah pelarian dan rakyat negaranya sendiri. Kebanjiran pelarian Syria telah memberi implikasi kepada sumber makanan, peluang pekerjaan dan peluang pekerjaan yang saksama. Berlaku lambakan keperluan bekerja untuk pelarian Syria dan penduduk Lebanon juga dalam krisis sehingga rakyatnya tiada pekerjaan. Oleh yang demikian, pihak kerajaan Lebanon telah membuat koalisi untuk menarik permit pekerjaan untuk pelarian Syria. Di sebalik latar politik dan sosial Lebanon yang merupakan negara tentera dan seksualisme, polisi dan sektorialisme, polisi Lebanon terhadap pelarian Syria dilihat kurang mesra. Hal yang demikian telah menyebabkan peluang untuk pelarian Syria bekerja adalah sesuatu perkara yang dilarang. Kebanyakan pelarian terpaksa bekerja secara sembunyi semata-mata untuk mengekalkan kehidupan mereka. Okay, seterusnya kita melihat konflik di Syria meningkat dengan pesat pada tahun 2012, terutama ketika usaha untuk merundingkan gencatan senjata gagal. Hasilnya jumlah pelarian Syria meningkat secara mendadak dari 8,000 hingga 2.7 juta dalam masa 5 tahun. Walaupun secara sah, orang Syria bukan pelarian dan tidak mendapat keuntungan dari hak pelarian kerana keterbatasan geografi Turki pada Konvensyen 1951 yang berkaitan dengan status pelarian. Turki memberikan status perlindungan sementara yang merangkumi prinsip utama iaitu tidak dipaksa pulang ke Syria dan hak tinggal di Turki tanpa had. Hak penempatan di Turki tanpa had. Turki menempatkan pelarian di kamp yang berdekatan dengan sempadan Turki Syria, tetapi pada akhir 2014 sebahagian besar pelarian Syria telah berpindah ke bandar-bandar besar. Hari ini pelarian Syria telah tinggal di seberang Turki dan meninggalkan hanya 13% pelarian Syria di kamp pelarian. Pada awal kedatangan mereka ke Turki, pelarian Syria disambut dan dianggap sebagai tetamu. Turki memperlakukan perundangan perlindungan sementara baru pada tahun 2014 yang memberikan pelarian Syria untuk tinggal secara sah di Turki sehingga dapat kembali dengan selamat dan masuk ke layanan sosial seperti kesihatan, pendidikan dan pasar tenaga kerja. Namun ada juga perbincangan politik dan umum mengenai cabaran yang ditimbulkan oleh pelarian dan kemungkinan penempatan semula jadi pelarian Syria mendorong reaksi negatif di kalangan masyarakat Turki. Mencerminkan perkembangan ini, ada pihak yang cuba mempunyai sikap lebih ramah terhadap pelarian Syria dan ada juga pihak yang mempunyai sikap yang lebih negatif. Sebagai contohnya, terdapat banyak warga Turki yang memandang pelarian Syria sebagai ancaman terhadap ekonomi dan ancaman terhadap keselamatan negara.
Dalam tinjauan pendapat umum, 60% responden menunjukkan bahawa bandar kurang aman kerana kehadiran pelarian. 58% responden lagi setuju dengan pelarian mempengaruhi ekonomi Turki secara negatif. Dan 61% lagi berpendapat bahawa ada kurang peluang pekerjaan kerana kehadiran pelarian. Walau bagaimanapun terdapat juga sikap yang lebih positif berdasarkan prinsip kemanusiaan. Sebagai contoh, tinjauan pendapat umum menunjukkan bahawa 46.6% responden Turki setuju dengan pernyataan bahawa penerimaan warga Syria tanpa diskriminasi mengenai bahasa, agama dan latar belakang etnik mereka adalah kewajipan kemanusiaan dari pihak kami. Tinjauan awam yang lain menunjukkan bahawa sekitar 56% setuju bahawa adalah tugas kemanusiaan untuk menerima pelarian Syria dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap mereka. Jadi, oleh daripada reaksi daripada negara-negara host ini bagi menjaga hak asasi pelarian akibat daripada peperangan dan sebagainya, PBB telah mengadakan convention dan telah ditandatangani oleh 147 negara. Hanya 2 negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi convention ini, iaitu Filipina dan Kemboja. Namun, Malaysia merupakan negara yang tidak meratifikasi convention ini. Namun, pelarian ini tidak akan dikira sebagai pendatang asing tanpa izin dan secara tidak langsung mereka semua ini tak boleh diambil apa-apa tindakan berkaitan dengan kemasukan ke negara secara haram. Perkara paling penting ialah negara yang menumpangkan pelarian-pelarian ini tak boleh menghantar mereka pulang ke negara asal kerana kemungkinan besar mereka akan berisiko dibunuh dan undang-undang ini terpakai tanpa mendiskriminasikan bangsa, agama dan negara asal pelarian tersebut mengikut kepada artikel 3 Konvensyen Pelarian 1951. Secara umumnya, Malaysia juga boleh dikatakan aktif dalam menjaga hak asasi pelarian walaupun tidak termasuk dalam senarai negara yang meratifikasikan Konvensyen Pelarian. Namun sejak tahun 1970-an lagi, Malaysia sudah menerima pelarian dari Mindanao, Kemboja, Vietnam, Bosnia, Aceh, Palestin dan kini Myanmar. Hal ini demikian kerana rasa tanggungjawab Malaysia terhadap hak asasi kemanusiaan negara dan global. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita kembali kepada saudari moderator. Okey, terima kasih kepada panel kedua. Baiklah, kita begitu jitu sekali penjelasan yang disampaikan oleh saudari Nur Amalin. Berbalik kepada penjelasan yang diberikan oleh saudari Amalin tadi, reaksi yang diberikan oleh negara-negara penerima ini adalah bercampur baur di antara positif dan negatif. Pastinya ada sebab mengapa reaksi negara-negara penerima ini berbeza. Kerana kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Jadinya, ia bertanya kepada panel keempat kita, adakah benar reaksi negara-negara penerima sangkut paut dengan kesan kedatangan pelarian ke negara-negara mereka? Dipersilakan. Saudari Rina.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator. Sememangnya kemasukan pelarian ke sesebuah negara akan mendatangkan kesan ataupun impak kepada negara yang menerima pelarian tersebut. Secara dasarnya, kesan ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Saya mula dengan kesan positif terlebih dahulu. Kesan positif yang pertama ialah negara penerima pelarian ini dapat menunaikan maupun memenuhi hak kemanusiaan. Seperti yang telah dibincangkan awal tadi, golongan pelarian ini adalah individu-individu yang ditindas dan terdedah kepada ancaman keganasan sehingga boleh meragut nyawa mereka di tanah air mereka sendiri. Oleh itu, untuk tujuan kelangsungan hidup, mereka terpaksa berpindah ke negara-negara lain. Maka, tindakan negara yang menerima golongan pelarian ini boleh dikatakan mulia dan menunjukkan sikap kemanusiaan yang tinggi kerana mereka bertindak membantu pelarian-pelarian ini dengan memberi perlindungan daripada ancaman keganasan dan juga memberi pertempatan kepada golongan ini. Kesan positif yang kedua pula ialah dapat meningkatkan ekonomi negara penerima. Kebanyakan negara yang menerima pelarian ini akan memberi peluang pekerjaan agar kumpulan ini mempunyai pendapatan untuk membeli keperluan bertujuan untuk kelangsungan hidup mereka selain menjadikan hidup mereka lebih produktif. Pemberian peluang pekerjaan kepada golongan ini akan dapat membantu meningkatkan ekonomi negara penerima. Bukan hanya itu, biasanya pelarian-pelarian ini juga mempunyai kemahiran yang berbeza dengan rakyat tempatan. Hal ini turut mendatangkan keuntungan kepada negara penerima kerana dapat mempelbagaikan lagi kemahiran tenaga kerja yang ada di negara. Selain itu, golongan ini juga biasanya akan mengisi ruang pekerjaan yang jarang diterima oleh rakyat tempatan. Sebagai contoh di Jerman, rakyat tempatan mengejar peluang pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih lumayan sehingga jarang ada yang sanggup untuk bekerja di bahagian seperti buruh pertanian, peternakan, kilang dan sebagainya. Walhal pekerjaan sebegini adalah amat penting bagi meningkatkan pembangunan sesebuah negara. Dengan adanya golongan pelarian yang sanggup bekerja di sektor sebegini, negara tidak perlu risau dengan masalah kekurangan pekerja. Di Malaysia sendiri, pihak UNHCR turut menasihati kerajaan untuk membenarkan golongan pelarian ini bekerja secara sah kerana dipercayai hal ini dapat meningkatkan lagi produktiviti negara selain menyumbang kepada ekonomi negara. Seterusnya beralih kepada kesan negatif. Kesan negatif yang pertama ialah cabaran untuk mengintegrasikan golongan pelarian. Salah satu pilihan untuk mengintegrasikan pelarian adalah dengan memberi taraf kewarganegaraan kepada golongan ini. Namun demikian, hal ini bukanlah mudah kerana ia biasanya mendapat tentangan yang hebat daripada rakyat tempatan. Sebagai contoh di Turki, pemberian taraf kewarganegaraan menjadi isu yang hangat yang sering diperdebatkan oleh sebilangan besar warga Turki kerana mereka bimbang warga pelarian yang diberi taraf kewarganegaraan ini akan menuntut hak mereka untuk mengundi, seterusnya akan cenderung untuk berpihak kepada kerajaan sedia ada yang dilihat mempunyai polisi mesra pelarian. Bukan hanya di Turki, hal ini juga turut berlaku di negara lain seperti di Amerika Syarikat. Ketika Barack Obama memimpin Amerika Syarikat, beliau telah membenarkan kemasukan pelarian Syria ke dalam negara. Namun, pimpinan beliau telah jatuh dan digantikan oleh Donald Trump. Sebelum menjadi presiden, salah satu manifesto Donald Trump adalah mengusir golongan pelarian yang ada di Amerika Syarikat untuk kembali ke negara asal mereka. Hal ini telah mendapat sokongan daripada rakyat tempatan sehingga dapat menaikkan Donald Trump menjadi presiden. Tentangan rakyat terhadap kemasukan golongan pelarian juga dilihat di Malaysia. Isu ini pernah menjadi hangat diperdebatkan apabila terdapat golongan pelarian di Malaysia yang menuntut hak kewarganegaraan terbuka. Sebilangan besar warga Malaysia tidak bersetuju dan menunjukkan reaksi menentang akan hal tersebut. Kesan negatif yang kedua
Kesan negatif yang kedua pula ialah berlaku peningkatan kos di dalam penyediaan kemudahan kepada pelarian. Antara kemudahan utama yang perlu disediakan oleh sesebuah negara yang menerima kemasukan pelarian adalah kem pelarian, iaitu penempatan bagi golongan pelarian ini. Penyediaan kem pelarian memerlukan kos yang tinggi, apatah lagi jika bilangan pelarian di sesebuah negara adalah ramai. Di negara Arab, kem-kem pelarian yang dibina adalah bersifat daif, di mana ia tidak memenuhi syarat untuk memastikan golongan pelarian ini tinggal dalam keadaan yang selesa. Di Jordan, bilangan pelarian adalah tinggi sehingga menyebabkan penyediaan pertempatan bagi golongan ini tidak dapat ditampung. Hal ini menyebabkan kem-kem yang dibina hanyalah ala kadar, iaitu hanyalah tempat tinggal yang serba kekurangan tanpa kemudahan keperluan lain untuk keselesaan hidup golongan pelarian ini. Kesan negatif yang terakhir ialah berkaitan dengan isu keselamatan negara. Memetik peristiwa yang pernah berlaku di Turki, ketika pintu negara dibuka untuk kemasukan golongan pelarian, telah wujud satu isu yang menjadi ancaman besar kepada keselamatan negara, iaitu aktiviti pengganas dan radikal. Melalui pembukaan sempadan, operasi-operasi pengganas telah mengambil kesempatan untuk menyamar menjadi pelarian agar dapat melintasi sempadan negara Turki. Hal ini menyebabkan berlakunya serangan pengganas di beberapa kawasan bandar di Turki. Selain itu, kemasukan pelarian juga dipercayai akan menyebabkan peningkatan kadar jenayah bagi sesebuah negara. Sebagai contoh di Malaysia, menurut penganalisis jenayah Datuk Akhbar Sata, kebanjiran pelarian di dalam negara akan menyebabkan berlakunya pertembungan budaya selain menyumbang kepada peningkatan kes jenayah. Seperti yang semua maklum, golongan pelarian Rohingya yang dibunuh dengan kejam adalah dibunuh dengan kejam di negara asal mereka. Apabila telah masuk di Malaysia, segelintir daripadanya memilih untuk membalas dendam. Buktinya pernah berlaku kes pembunuhan sesama mereka di Kuala Lumpur yang dikatakan berpunca daripada masalah di negara asal. Terdapat juga golongan pelarian ini yang terlibat dalam kes-kes jenayah seperti ragut, pecah rumah dan samun. Akhir sekali, kemasukan golongan pelarian dalam skala yang besar ke dalam sesebuah negara turut mengancam keselamatan negara dari aspek kesihatan. Apatah lagi pada masa kini, seluruh dunia sedang dilanda oleh penyakit COVID-19 yang begitu mudah merebak melalui pernafasan. Sebagai contoh di Lebanon dan di Bangladesh, jangkitan penyakit COVID-19 telah berlaku dengan serius dalam kalangan kumpulan pelarian. Jangkitan ini lebih mudah merebak kerana mereka tinggal secara berkumpulan di kem-kem pelarian. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk melakukan pencegahan penyakit ini seperti menjaga jarak sosial. Hal ini turut menyebabkan negara penerima terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk rawatan bagi mereka yang dijangkiti. Maka dapat saya simpulkan bahawa kemasukan golongan pelarian akan memberi kesan sama ada baik ataupun buruk kepada negara, seterusnya mendorong kepada reaksi negara penerima pelarian tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rina. Berdasarkan penerangan itu tadi, saya kira kesan kedatangan pelarian ini sangatlah mempengaruhi penerimaan sesebuah negara dan rakyat untuk membenarkan mereka terus berteduh di negara mereka. Jika baik kesannya, maka pasti ramai yang senang dengan kehadiran mereka. Namun, jika sebaliknya, sudah pasti reaksi negara mereka ini negatif kerana boleh menjejaskan keselamatan rakyat dan kesejahteraan negara. Seperti yang telah dibincangkan oleh keempat-empat panel kita pada sebelum ini,
Isu pelarian ini bukanlah satu isu yang baru dan sehingga kini masih menjadi bualan hangat di seluruh dunia. Sebagai persoalan akhir, pada pandangan Saudari Fatin, langkah-langkah yang wajar diambil bagi dilaksanakan oleh negara-negara yang terjejas dengan pelarian ini supaya para pelarian mendapat perlindungan yang sewajarnya tanpa membebankan negara-negara tersebut. Dipersilakan. Okay, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator. Terdapat beberapa langkah yang wajar dilakukan untuk mengatasi masalah pelarian ini secara sejagat. Yang pertama, reformasi atau pembaharuan dalam menangani masalah pelarian diatasi dengan kerjasama semua negara, bukan hanya tertumpu kepada beberapa negara yang berkuasa. Sebilangan besar usaha mengatasi masalah pelarian dalam beberapa tahun kebelakangan dirancang dan dikendalikan oleh negara-negara kuat. Namun begitu, tidak ada usaha untuk membahagi secara adil dalam memegang tanggungjawab untuk mencari penyelesaian bagi masyarakat dunia yang kurang bernasib baik dan telah ditindas, sama ada dari segi sumbangan kewangan maupun peluang penempatan semula yang lebih terjamin. Perkara yang berlaku ini tidak adil kepada negara-negara miskin dan 80% pelarian yang tinggal di negara ini menerima bantuan yang tidak stabil dan selalunya tidak mencukupi, yang menyebabkan kegagalan dalam menghormati hak-hak pelarian. Masalah ini juga diambil mudah kerana ketiadaan pilihan perlindungan secara bermakna dari segi penempatan rumah yang menjadi pendorong utama warga pelarian berusaha mencari penempatan di luar wilayah. Di samping itu, timbul masalah di mana pelarian ini menjadi mangsa bagi penyeludupan dan pemerdagangan manusia. Tambahan lagi, dunia kini berhadapan dengan pandemik COVID-19 sekaligus memberikan impak buruk dalam sejarah kesihatan global. Umumnya, negara miskin dan berpendapatan sederhana maupun membangun seperti Bangladesh serta Pakistan menjadi destinasi pilihan pelarian. Negara berkenaan kini berperanan sebagai tuan rumah kepada hampir 85% pelarian yang terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan. Natijahnya, implikasi negatif ekonomi dan politik pasti akan berlaku dalam keadaan negara berkenaan yang juga bergelut kehendak domestik rakyat sendiri. Pertambahan jumlah pelarian tidak dapat dikendurkan, memerlukan sinergi dan gabungan penggerak komuniti, masyarakat, pihak kerajaan dan organisasi antarabangsa yang wajar memainkan peranan lebih signifikan agar konflik dapat diselesaikan. Yang kedua ialah perancangan untuk membantu pergerakan pelarian. Sistem pelarian yang terus-menerus dilakukan secara tertutup dan tidak balas dalam menghadapi pelbagai krisis secara tidak stabil merupakan langkah yang tidak sistematik. Secara statistik, 1% penduduk dunia kini menjadi pelarian, pencari suaka atau pelarian dalaman di negara sendiri. Majoritinya ialah kanak-kanak dan wanita yang berisiko tinggi berhadapan 1001 kemungkinan disebabkan peperangan, penganiayaan, pelanggaran hak asasi manusia dan keganasan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR dalam laporan Global Trend 2019 mendapati 79.5 juta orang terpaksa meninggalkan kediaman mereka hingga penghujung tahun lalu. Konflik peperangan di beberapa negara seperti Syria, Yaman, Afghanistan dan Myanmar, termasuk kejatuhan ekonomi serta faktor perubahan iklim di Venezuela, Kongo dan Selatan Sudan menyebabkan 2/3 penduduk kini mempunyai pilihan selain keluar dari negara asal. Situasi itu menyebabkan pelarian politik atau ekonomi menyelamatkan diri dengan berjalan kaki atau menempuh lautan yang bergelora. Dilaporkan beribu kes kematian yang direkodkan demi meneruskan kehidupan. Kes kehilangan nyawa warga pelarian yang tidak dapat dielakkan ini memerlukan tindak balas yang cepat dan lebih terancang. Sistem perlindungan sebaliknya harus beralih ke model yang dikendalikan dengan kerjasama UNHCR supaya dapat bertindak tegas dengan mengenal pasti kuota perkongsian bantuan dari segi kewangan
dan tanggungjawab manusia yang telah ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, sumbangan awal untuk pelindungan pelarian yang melibatkan PDB, produk domestik kasar per kapita dan tanah untuk diusahakan merupakan titik permulaan yang berkesan untuk peruntukan bahagian sama ada dari sudut perlindungan dan kewangan manusia. Yang ketiga ialah melalui pelaksanaan kesamarataan dalam pembahagian tanggungjawab negara. Seharusnya tidak ada hubungan yang perlu dikaitkan antara tempat di mana pelarian tiba dan tempat di mana perlindungan untuk jangka masa tertentu diberikan. Di bawah norma sekarang, tindakan paling tegas oleh negara atas kedatangan pelarian buat pertama kali yang termaktub dalam peraturan yang disebut Peraturan Dublin, seorang pelarian hampir boleh untuk dibenarkan tinggal di negara kedatangannya. Oleh itu, pelarian boleh berjauhan dari rumah dan dalam konteks European Union pula untuk menyamarkan kehadirannya di negara selain dari destinasi pilihan sebelum menuntut perlindungan dengan tujuan memaksimumkan hasil ekonomi atau sosial. Di samping itu, sistem tanggungjawab bersama bagi mengatasi krisis pelarian akan memanfaatkan kemampuan dan kesediaan negara yang berbeza-beza untuk membantu dengan cara yang tersendiri. Bentuk pelindungan asas yang diperbaharui harus menjadi tanggungjawab umum tetapi dibezakan yang bermaksud bahawa di luar kewajipan bersama untuk memberikan bantuan kepada pelarian sementara penugasan tanggungjawab pelindungan diuruskan. Contohnya, sesebuah negara dapat mengambil pelbagai peranan pelindungan dalam kuota pembahagian tanggungjawab mereka seperti pelindungan bagi risiko untuk jangka masa tertentu, penempatan semula tempat tinggal. Pada masa yang sama, semua negara diminta untuk memberikan sumbangan untuk pembahagian bantuan dalam bentuk kewangan dan tanggungjawab manusia secara bersama tanpa pertukaran antara kedua-duanya. Yang ketiga ialah melalui pelaksanaan dasar kesihatan yang baru kepada pelarian. Pertama sekali, penahanan pelarian dan pencari suaka harus dihentikan. Dengan kadar jangkitan yang semakin meningkat di pusat-pusat tahanan, kerajaan perlu memikirkan semula strategi melawan wabak dalam komuniti ini. Walaupun pelarian yang berdaftar dengan UNHCR dikecualikan daripada tahanan atau dilepaskan setelah pengesahan identiti, mereka yang tidak berdaftar pula mempunyai perlindungan yang sedikit. Di samping itu, seperti yang dicadangkan oleh Ketua Misi Doctors Without Borders, kerajaan sepatutnya mempertimbang pemansuhan sementara berkeliling yang berkaitan oleh Kementerian Kesihatan yang memerlukan para doktor melaporkan kepada polis dan pihak berkuasa imigresen pendatang haram yang mendapatkan khidmat kesihatan. Pemansuhan berkeliling yang berkaitan akan membenarkan profesional perubatan memberi rawatan perubatan tanpa mengira status imigresen. Rasa takut ditangkap dapat dikurangkan dan juga menggalakkan para pelarian untuk mendapatkan rawatan jika mereka mengalami sebarang simptom. Dalam jangka masa sederhana, kerajaan juga perlu mempertimbang dasar-dasar inovatif untuk mengurangkan halangan pelarian terhadap perkhidmatan kesihatan. Kos meningkatkan akses para pelarian kepada kesihatan tidak semestinya ditanggung oleh kerajaan semata-mata. Kerjasama dengan sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO sedia ada yang terlibat dengan komuniti ini boleh diteroka. Sebagai alternatif, sebagaimana yang telah dicadangkan oleh sekumpulan ahli masyarakat sivil Malaysia, satu akta kesihatan untuk bukan warga negara yang merangkumi pelarian dan pencari suaka akan memberi faedah kepada semua. Akta kesihatan untuk bukan warga negara ini akan memberi hak kesihatan asasi kepada pelarian dan mengurangkan kesan kesihatan awam yang negatif disebabkan dasar-dasar pengecualian seperti yang kita saksikan sepanjang wabak ini. Yang terakhir ialah kewajaran dalam memberi peluang pendidikan kepada kanak-kanak pelarian. Penumpuan wajar diberikan kepada kanak-kanak yang tidak harus menjadi mangsa dan menanggung penderitaan. Malah ada yang terpaksa menanggung dan menyara keluarga pada usia yang muda. Ada yang menjadi mangsa eksploitasi pemerdagangan manusia. Oleh itu, penekanan pendidikan amat dititik beratkan. Contohnya, gerakan madani seperti Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, dengan memberikan peluang pendidikan formal kepada mangsa pelarian Bosnia selain Kemboja, Palestin, Nigeria dan negara konflik yang lain. Sebahagian mereka dahulunya ditempatkan di Malaysia hingga diberi ruang mendapatkan pendidikan sehingga ke peringkat universiti termasuk Dr. Falsafah. Kini, sebahagiannya menjadi individu penting di negara masing-masing dalam pelbagai sektor termasuk politik, keagamaan, perniagaan dan perkhidmatan.
Justru, model pendidikan dan penerusan pembelajaran yang memberi penekanan kepada elemen kepimpinan ummah diteruskan hingga ke hari ini. Ratusan pelarian Syria dan Rohingya diberi peluang untuk mengikuti pendidikan secara formal melalui Jasmine Ash-Sham Alternative Education Center diusahakan Malaysia for Syria di bawah Global Peace Mission. Jaringan Rohingya Education Center JREC pula mempunyai ribuan pelajar Rohingya di beberapa sekolah JREC di Selangor, Pulau Pinang, Pahang serta Terengganu. Kedua-dua sekolah alternatif diiktiraf UNHCR ini menawarkan pendidikan rendah hingga menengah. Wujudannya menjadi langkah solidariti dan empati yang berhasrat agar mereka ini bakal menjadi pemimpin masa hadapan. Mereka bakal membuka dan membangunkan semula negara yang dahulunya bergolak. Kesinambungan usaha ini melalui simbiosis universiti awam dan swasta menerusi tawaran beasiswa khas kepada yang benar-benar layak amat dialu-alukan bagi meneruskan pencarian ilmu di peringkat yang lebih tinggi. Usaha kolektif, holistik dan bersepadu semua pihak termasuk perundingan diplomasi kerajaan diperlukan agar terus memberi tekanan kepada negara yang terbabit konflik untuk segera menghentikan kezaliman dan peperangan, seterusnya menerima kembali pelarian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kelima panel kita kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat serta buah fikiran masing-masing. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah isu pelarian ini merupakan isu yang menjadi sangat hangat dan merupakan masalah sejagat yang tidak seharusnya dipandang matanya. Yang pasti, setiap individu mempunyai sebab dalam bendung kemelut ini daripada terus menjadi lebih parah. Semoga suatu hari nanti para pelarian ini dapat pulang ke tempat asal mereka dan masalah ini dapat diselesaikan secara harmoni oleh seluruh penduduk dunia. Baiklah, sebelum kita berundur, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Burung dedaun di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemaah disusun maaf dipinta. Sekian sahaja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya terkasar terlanjur bicara sepanjang mengendalikan forum sebentar tadi. Sesungguhnya apa yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dari kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.